Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi bab 1 dalam topik rangsangan dan gerak balas. Kita akan teruskan lagi lah. Harap kamu semua bersedia duduk tegak-tegak sambil makan pun boleh tengok video ni supaya kamu dapat sesuatu untuk hari ini lah. Baik. Baik, di akhir pembelajaran hari ini apa yang kita target adalah yang pertamanya dapat menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran. Yang kedua, menghubung kaitkan organ deria manusia dengan kepekaan terhadap pelbagai kombinasi rangsangan. Yang ketiganya, 1.24 menjelaskan melalui contoh bagaimana had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Dan yang terakhir, kita nak tengok mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi boleh meningkatkan keupayaan organ deria. Okey. Ini 4 objektif kita pada hari ini. Okey. Baik, yang pertama kita akan tengok mekanisme pendengaran. Okey. Minggu lepas kita dah terang pasal struktur dan bahagian telinga serta fungsi-fungsi dia. So hari ini kita nak tengok dia punya mekanisme atau macam mana pendengaran tu berlaku. Baik, bila kamu tengok struktur rajah telinga ni. Okey, ni seolah-olah bunyilah ataupun speaker ni mengeluarkan bunyi. Telinga kita apa yang akan berlaku? Yang pertama, telinga kita yang mempunyai cuping ni dia akan merangkap bunyi tu supaya kita dengar dengan lebih jelas. Jadi bunyi itu akan dibawa melalui salur telinga ataupun lubang telinga lah kita panggil kan, lubang telinga. Kemudian salur telinga ni akan menghantar bunyi ini sebagai getaran dan menggetarkan gegendang telinga. Gegendang telinga ini akan menghantar getaran itu ke tulang osikel yang mana akan menukarkan getaran bunyi kepada gelombang bunyi, gelombang audio. Kemudian gelombang audio ni akan dihantar ke jendela bujur. Jendela bujur ni akan menghantarkan lagi gelombang ke koklea, dan koklea ni dia akan menukarkan gelombang audio kepada impuls bunyi. Impuls tu syarat lah. Kemudian syarat ni akan dihantar oleh saraf auditori ke otak untuk apa? Untuk mentafsir apa yang didengari. Contoh, kalau kat sini dia panggil Samad mai sini. Jadi otak akan mentafsir, dia dengan perkataan Samad mai sini tu akan ditafsirkan oleh otak. Okey. Kalau dia kata sini jom makan nasi, otak akan mentafsir sebagai jom makan nasi. Tapi kalau yang didengari itu bahasa lain, contohnya bahasa India, kita tak tahu. Barbara kamar tak tahu, hantar ke otak, telinga kita dengar tapi otak tak boleh nak tafsir sebab otak tak pernah belajar bahasa tu. Okey. So mekanisme pendengaran macam itulah yang berlaku. Baik, faham noh? So daripada sini getaran bunyi digetarkan, dikuatkan oleh gegendang telinga, tulang osikel memperkuatkan lagi sampai jendela bujur menukarkan kepada gelombang bunyi sampai ke koklea, dan koklea akan menukarkan gelombang bunyi kepada impuls audio. Impuls audio ni akan dihantar oleh saraf auditori dan ditafsirkan oleh otak. Okey, baik. Sumber bunyi, cuping telinga, dia menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi. Salur telinga, dia selarurkan gelombang bunyi tu dalam bentuk getaran lah. Getaran tu kan. Okey. Dia menyebabkan gendang telinga bergetar. Tulang osikel memperkuatkan lagi getaran bunyi ni. Okey. Kemudian getaran ni sampai ke jendela bujur, sampai dekat koklea. Okey. Dia akan menukarkan kepada impuls saraf. Impuls saraf pergi ke saraf auditori. Saraf auditori dia akan dihantar ke otak, dan di otak dia akan mentafsirkan bunyi itu sebagai apa. Apa yang dimaksudkan dengan bunyi itu? Sama ada suara yang dipanggil, suara yang bercakap, atau bunyi jeritan, atau bunyi bom dan sebagainya. Otak yang mentafsirkan bunyi tersebut. So kalau kita tengok sini, mula dengan bunyi sampai ke gendang telinga yang bergetar.
dalam bentuk gelombang. Dan bila sampai dekat genggaman telinga, dia dah tukar kepada getaran. Getaran. Dia menguatkan getaran tu, dan getaran tu akan diubah kepada impuls saraf. Okey, impuls saraf. Baik noh. Faham tak sampai cakap tu noh? Okey, jadi kita kena tahu macam mana mekanisme pendengaran telinga. So kamu kena tahulah step-step dia supaya ditanya dalam soalan kamu tahu macam mana nak letak di mana tempat dia. Okey, baik. Kita nak tengok pasal mata pula. Okey, hari ni bila mata, apa yang kita tengok adalah objek. Macam mana kita nampak objek tu? Sebab ada cahaya. Okey, cahaya yang dipantulkan oleh objek, mata kita nampak. Kalau duduk tempat gelap, mata kita tak nampak lah. Sebab macam mana nak nampak objek sedangkan cahaya tak ada? Okey, baik. Tengok objek. Objek, sinar cahaya daripada objek. Okey, ni objek, ada sinar cahaya. Kita nampak objek di belakang. Okey, dan ada gelema air, kanta mata, kornea, otot silia, gelema maca, retina dan saraf optik. Okey, tengok macam mana. Sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea. Dia masuk melalui kornea. Lah selaput mata lah kornea ni kan. Diikuti dengan gelema air. Boleh tengok noh, warna putih tu. Okey, dan kanta mata yang warna hitam tu. Okey, dan gelema maca sebelum gelema maca yang dalam mata tu yang menyebabkan mata kita bulat kan. Sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Di sini dia akan cuba mengecilkan cahaya supaya kita nampak tajam. Dia fokus ke objek itu. Okey. Sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantarkan ke otak. Sinar cahaya ni dia akan merangsang fotoreseptor. Yang mana satu fotoreseptor? Ada root dengan yang kita belajar minggu lepas kan. Dia akan menghasilkan impuls saraf. Dan impuls saraf ni pula dia akan dihantar ke otak melalui saraf optik. Dan otak akan mentafsirkan dia. Okey. Otak akan mentafsirkan impuls saraf tersebut, imej yang kecil dan dalam keadaan terbalikkan, dan retina akan kelihatan terbalik. Okey. Dia dalam mata terbalik, tapi otak kita mentafsir benda tu sebagai menegak lah. Okey, kamu kena faham tu betul lah. Okey, bukan yang nampak terbalik. Bukan maksud lilin terbalik, kita nampak tegak mata ni, nampak tegak tak. Maksudnya duduk dalam mata dia terbalik, tapi otak kita tetap mentafsir objek ni dia menegak ke atas lah. So kalau kepala di sini dalam mata walaupun kepala di bawah, tapi otak mentafsir kepala tetap di atas. Noh. Payahlah kan. Baik. Okey, kita nak tengok kulit tu. Kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Okey, kulit kita ni dia ada banyak, seluruh badan kita ada kulit. Kadang-kadang kita tampak di kaki, contoh tampak di betis tak sesakit kita tampak di muka. Kita tampak di bahagian buntut tak sesakit di mana kita tampak di bahagian tangan. Pasal apa? Sebab dia ada kepekaan tertentu dia terhadap rangsangan. So tengok jari, kita tengok gambar ni, jari ni dia pegang braille. Orang buta dia memerlukan kepekaan di bahagian kulit jari depan dia. So, apa yang diperlukan? Okey, kepekaan kulit bergantung kepada rangsangan pada bilangan reseptor dan ketebalan epidermis kulit. Setiap kulit kita ni ada ketebalan epidermis berbeza-beza. Okey, seluruh badan kita ada kulit, tapi dia ada ketebalan berbeza-beza. Okey, contohnya hujung jari sangat peka terhadap sentuhan kerana di hujung jari banyak reseptor sentuhan. Dan epidermis yang nipis. Nipis ya kulit depan dia. Lidah, hidung, bibir juga sangat peka terhadap sentuhan. Okey, lidah kita sentuh tak sakit, tergigit tak sakit, hidung kita pun kalau nak cerawat pun tak sakit, sebab apa? Sebab situ nipis. Dan banyak kerusakan reseptor sentuhan. Kita pegang sakit. Okey, bibir kita pun sama, kita pegang kita akan rasa. Itu tempat yang sangat-sangat kita panggil sensitif terhadap sentuhan. Siku tapak kaki dan belakang badan pula kurang peka terhadap sentuhan. Siku kita pegang dia tak berapa nak rasa. Tapak kaki pun sama. Saat kita berjalan atas tempat panas ke apa kan, kita tak berapa nak rasa sebab dia kurang peka.
Okey, baik. Doktor cucuk di bahu. Tak rasa sakit kan? Sebab apa? Sini banyak reseptor. Tapi tak rasa sakit kalau kita cucuk di jari. Kan? Sebab tu doktor cucuk sini. Kalau baby doktor cucuk mana? Di buntut. Sebab apa? Di buntut tu bahagian belakang dia kurang peka. Okey, ni jari budak. Dia pegang. Sebab tu kanak-kanak tak digalakkan memakai sarung tangan waktu baby. Sebab dia menyentuh. Bila menyentuh, itu adalah pengalaman-pengalaman dia. Rasa lidah, okey, dia berbeza pada rasa tertentu. Okey, kalau tengok kat sini, kita akan rasa pahit banyak di belakang, manis di depan, masam di bahagian kiri dan kanan lidah, masin di bahagian tepi-tepi lidah, dan di tengah-tengah ni rasa apa? Umami. Campuran semua rasa ni, sesedap rasa dia akan rasa di bahagian tengah ni. Okey, tengok. Semua kawasan lidah adalah peka terhadap lima-lima rasa, tetapi kawasan yang berbeza lidah mempunyai kepekaan berlainan terhadap rasa tertentu. Contohnya, kawasan lidah lebih peka terhadap rasa manis, manakala bahagian tepi lidah lebih peka terhadap rasa masam dan masin. Okey, kawasan di bahagian belakang lidah lebih peka terhadap rasa pahit. Sebab tu kalau kita rasa pahit tu pasal duduk belakang lidah, dan kita akan rasa bila kita makan benda pahit, kita rasa macam nak muntah sebab dia duduk belakang lidah kan. Baik. Yang umami ni apa dia? Umami ni sesedap rasa. Dia boleh katakan campuran semua rasa ni duduk di tengah. Rasa paling sedap. Nah. Had deria penglihatan. Baik, kita tengok. Mata kita boleh tengok sesuatu yang walaupun besar, tapi kalau duduk jauh, macam planet-planet, kita tak nampak. Terbatas. Mata kita walaupun duduk dekat dengan kita, tapi benda tu kalau halus sangat pun kita tak nampak. Contoh macam virus COVID-19. Ada siapa nampak? Kalau nampak senang, tampak. Tak nampak. Nyamuk yang kita nampak tu pun, bila dia terbang jauh sikit, terus tak nampak. Betul tak? So, lori yang besar pun, tapi bila dia jauh dari kita pun, kita tak nampak. Apatah lagi benda yang sehalus-halus bakteria, virus, protozoa dan sebagainya kan. Okay. Had dari penglihatan adalah had keupayaan mata untuk melihat objek. Okay. Kita tak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisma, maupun objek yang terlalu jauh seperti planet mustari dan macam-macam. Kita tak nampak pun. Okay, sebab terlalu jauh dan terlalu kecil. So, satu benda tu kalau terlalu kecil kita tak nampak, terlalu jauh pun kita tak nampak walaupun dia besar. Had dari penglihatan termasuklah ilusi optik dan bintik buta. Okay, kita tengok apa itu ilusi optik, apa itu bintik buta. Okay, kita tengok dua rajah ni. Yang mana lebih panjang? Yang mana lebih panjang? PQ dengan RS, mana panjang? Sama panjang saja. Sama panjang saja. Kenapa sama panjang? Sebab yang kita nampak macam tak sama panjang, sebab tengok ekor ni, ni tajam, ni dia buka. Kalau ikut sama panjang, P dengan Q sama je panjang dengan RS. Tapi bila kita tengok, RS lebih pendek kan? So, ilusi optik yang kita nak tahu ni sama panjang garis lurus ni. Garisan tu. Jangan tengok anak panah dia. Kalau tengok anak panah dia memang nampak PQ. Garis PQ ni nampak panjang. Okey. Tempat bulatan di tengah manakah lebih besar? Y ke X? Kita akan nampak X macam besar lagi kan? Sebab di tepi-tepi dia kecil. Jadi kita nampak dia besar. Y pula kita nampak dia kecil sebab tepi-tepi dia besar. Sedangkan Y dan X ni, Y dengan X yang hitam tengah ni sama besar saja. Kan? Ni ilusi optik. Okey. Adakah segi empat itu lurus atau melengkung? Yang nampak lengkung kan nampak lurus. Kalau kamu tengok tu nampak macam lengkung ke dalam kan, segi-segi dia ni kan. Sedangkan yang sebenarnya sisi ni nampak macam melengkung. Tapi pasal apa kita nampak melengkung? Sebab dia duduk di atas bulatan yang banyak. So kita seolah-olah kita nampak garis tu melengkung ke dalam. Pada hakikatnya sisi empat tu tetap lurus. Boleh tak? Tu ilusi optik. Ni lah. Kita terangkan tadi. Kalau kita buang gangguan ekor anak panah, kepala anak panah ni, kita akan dapat PQ sama panjang je dengan RS. Okay. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar.
Okey. Ilusi optik berlaku disebabkan otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat dengan mata kerana gangguan di sekitar objek. Ada gangguan dia. Ada gangguan ni. Bila gangguan ni dia akan mengganggu pentafsiran objek sebenar tu. Boleh lah ilusi optik. Tengok perempuan ni. Apa yang kita nampak? Siapa nampak kuda? Saya nampak kuda, saya nampak burung. Ni kuda 2 ekor. Ada burung. 1, 2, 3, 4, 5 ekor burung. Siapa nampak muka perempuan? Pasal apa kita nampak muka perempuan? Kita nampak kuda pun kita nampak. Sebab ada gangguan. Kalau kita tengok muka perempuan, gangguan dia di sini adalah kuda ni. Kalau kita tengok kuda ni, gangguan ni adalah muka perempuan ni. Tu ilusi optik. Cuba tengok garis-garis ni. Macam mana? Kan? Dia terganggu dengan objek sebenar dia. Tu ilusi optik lah. Okey, berlagu ilusi optik di sini. Otak tadi nak taksim apa. Macam ni pun otak kita terganggu. Kalau kamu cuba cari kuda, kamu akan nampak perempuan. Kamu cuba tengok perempuan, kamu nampak kuda. Fokuskan satu benda. Itulah ilusi optik. Ni apa yang kamu nampak? Kapal. Awan. Awan ni. Ni laut lah. Sedangkan sini dia buat apa? Ni pintu gerbang. Ni apa kita nampak? Muka perempuan ke muka lelaki? Muka lelaki tak ada. Muka perempuan ada. Ni pun ilusi optik. Sebenarnya apa dia ni? Ni apa dia? Menara belah burung kot tapi kita nampak macam muka orang kat situ. Itu pun ilusi optik lah. Okey, titik buta, blind spot. Okey, ni blind spot. Maksudnya mata kita sepatutnya kita nampak sesuatu objek, tapi bila berlaku objek itu difokuskan atau cahaya itu difokuskan ke titik buta, kita takkan nampak sesuatu benda tu. Mata kita terganggu sebenarnya. Okey. Jadi patut kita nampak merah tu, kita nampak kuning sebab ni kita nampak macam titik buta. Sedangkan sebenarnya warna merah juga sebenarnya. Tapi kat situ objek tu terbentuk di kawasan blind spot. Okey. Okey, untuk mengatasi had dari penglihatan, kalau kita nak tengok apa ni benda-benda yang sangat halus, biasanya akan menggunakan mikroskop imbasan elektron. Macam nak tengok virus COVID-19 ni ke, nak tengok virus yang kita sakit ke, virus apa-apa saja, ni mikroskop ni. Mikroskop imbasan elektron. Ni adalah alat yang membantu penglihatan kita supaya kita dibesarkan objek tu. Nampak macam singa apa semua kan, nampak macam apa lembu kan, lalat ke apa ni. Ni adalah bakteria. Okey. Ini mikroskop yang duduk dalam makmal. Untuk mengatasi had dari penglihatan, nak tengok sel-sel yang besar, bukan sel yang halus. Sel-sel ni sel-sel daun yang kita boleh tengok kat sini. Nanti masuk makmal, nanti saya akan bagi kamu cuba untuk tengok. Okey, sel-sel. Kalau duduk tengok benda yang jauh, kita guna binokular. Mata kita tak mampu nak tengok benda tu sebab benda tu jauh, jadi kita guna binokular. Nak tengok tulang dalam badan yang patah, kita guna apa? Doktor guna apa? Okey, ahli X-ray dia akan guna mesin sinar X. Nak tengok tulang yang patah, tengok keadaan paru kita, nak tengok apa-apa saja yang berkaitan dalam badan kita yang tak mampu dilihat oleh mata kasar, dia akan menggunakan mesin sinar X. Dan kalau nak tengok baby dalam perut ke, sesuatu masalah dalam perut, dia guna mesin ultra bunyi ataupun mesin ultrasound. Ni nak tengok, kalau tengok doktor ni nak tengok keadaan thyroid, bengkak ke tak bengkak, doktor akan cek guna ultrasound. Okey, dia akan pantul dengan bunyi itu menyebabkan mata kita boleh nampak sesuatu dalam perut ataupun dalam bahagian tekak ni. Baik. Seterusnya adalah kecacatan penglihatan kan. Kalau kita ada masalah. Okey, sekarang ni kita tengok rabun.
Okay. Ada yang di kalangan kamu yang rabun jauh kan, ada yang rabun dekat. Okay. Kalau rabun jauh tu biasanya macam mana? Dia tengok benda jauh, dia akan nampak macam kabut. Dia nampak tak jelas. Tu orang yang rabun jauh. Orang yang rabun dekat, dia tengok benda yang dekat jadi rabun, jadi kabut. Okay. Apa itu rabun jauh? Tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Objek jauh kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal atau bola mata terlalu panjang. Tengok ni. Cuba tengok gambar ni. Bila kanta mata terlalu tebal, objek jauh ni kita nampak, dia tak terbentuk di belakang ni. Retina di belakang ni kan? Okey. Tapi dia terbentuk di hadapan retina, menyebabkan tafsiran otak kepada objek tu jadi rabun. Jadi kabur. Maaf jadi kabur. Jadi mata tak nampak dengan jelas. Macam tu. Kalau berbola mata pula jadi panjang pun sama. Ni, berbola mata ni. Dia memanjang. Jadi, objek jauh pun nampak di hadapan, terbentuk di hadapan retina. Menyebabkan objek tu jadi kabur. Mata kita tak nampak dengan jelas. Okey. Apa cara dia? Cara untuk membetulkannya, rabun jauh dapat dibetulkan dengan menggunakan kata cekung. Okey, ni kata cekung ni noh. Okey, kata cekung ni dia akan membantu untuk memfokuskan imej ni terbentuk pada retina dengan betul. Okey, kata cekung ni terpulang lah, dia ada ketebalan dia. Mengikut power lah, bukan kuasa kan. Kalau kamu pergi kedai, dia kata power berapa mata, macam tu. 100 ke, 200 ke, 300 ke. 100 biasanya okey lagi. Bila dah mula naik 150 sampai ke 300, tu dah mula sederhana teruk. 400 ke atas dah mula sangat teruk lah tu. Lagi tebal kanta cekung tu, lagi rosak teruk lah mata dia. Maksudnya bukan rosak pasal, lagi kabuk lah imej yang jauh kalau dia tengok. Okay, baik. Ni tengok lah. Bila kita tengok gambar ni, ni mata dia terlalu tebal, menyebabkan objek terbentuk di sini. Ni, objek terbentuk di sini. Jadi kabuk. Bila letak sahaja kanta cekung dalam bentuk spek mata, secara tidak langsung imej tu akan difokuskan terus kepada ni, retina, menyebabkan kita boleh nampak dengan jelas. Ni. Untuk ni kalau kamu pergi kedai yang kalau dekat Langkawi belakang Tia Suhat ada satu kedai, kamu boleh tengok cara dia buat tu. Kata cekung ni. Dia akan potong kata ni untuk jadikan spek mata. Okey, baik noh, faham kan? Bila rabun dekat? Orang yang rabun dekat pula macam mana? Tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Objek dekat kelihatan kabur kerana imej difokuskan di belakang retina. Tadi objek jauh dia nak kelihatan kabur sebab terbentuk di hadapan retina. Tapi yang ni dia terbentuk di belakang retina. Hal ini mungkin disebabkan kanta mata terlalu nipis. Kanta mata terlalu nipis atau bola mata terlalu pendek. Bola normal macam ni, dia pendek bola ni. Bola mata ni, mata kita ni jadi pendek. Okey. Kalau tengok, kalau kanta mata terlalu nipis, objek dekat yang difokuskan jauh di belakang retina. Patutnya retina di sini, tapi dia menggerak ke sini, jauh. Menyebabkan kita tak nampak. Ternampak tapi nampak kabuk. Kalau tak nampak buta lah kan. Tapi kalau nampak kabuk tu, benda dekat, kamu mungkin dua benda ni. Ataupun sama juga. Objek dekat ni duduk sini. Dia tidak terbentuk di sini. Dia terbentuk di belakang. Bila di belakang, ni kan kita rabun. Okey, apa cara dia? Dia kena menggunakan kata cembung. Ni kata cembung. Kata cembung ni dia akan membantu memfokuskan objek supaya kita dapat melihat dengan jelas. Supaya objek itu terbentuk, imej itu terbentuk di retina. Retina tempat objek terbentuk sebelum dihantar dalam impuls imej ke otak untuk ditafsirkan. Okey, baik. Faham tak? Ni, kat mata ni. Dia terbentuk di sini.
Retina duduk sini. Patutnya terbentuk di sini kan. Tapi terbentuk di belakang ni menyebabkan kita kabur. Okey, diletakkan kanta di depan mata, kita pakai spek. Secara tidak langsung dia akan membantu memfokuskan cahaya, menyebabkan kita image itu terbentuk di sini. Kamu kena faham objek tu apa? Objek tu benda yang kita tengok. Image tu benda yang kita lihat dengan otak tafsir. Benda yang sama, cumanya image kita tak boleh pegang, objek kita boleh pegang. Faham tak? Okey, kamu boleh tengok saya dalam ni, kamu boleh pegang image saya. Itu lain. Yang kamu tengok dalam mata kamu, dalam mata kamu tak boleh pegang pun image kamu tu. Nah. Objek kamu tengok dekat skrin, kamu nampak apa? Kamu nampak saya sedang bercakap, kamu tengok slide yang saya tunjuk. Itu objek. Dalam otak kamu, dalam mata kamu tu image. Image tu. Nah. Kalau kamu nampak jelas, bermaksud kamu normal. Kalau kamu kabur, kamu tengok dekat, kamu pun dekat. Hati-hati no. Mudah-mudah kamu dekat, bahaya. Okey. Ada juga kesihatan penglihatan lain dipanggil astigmatisme. Okey. Dia melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Hal ini disebabkan oleh permukaan lengkungan kornea atau kanta yang tidak sekata. No. Cuba tengok. Cuba uji mata anda dengan melihat rajah 1.23. Adakah anda dapat melihat semua garisan dengan jelas? Jika tidak, anda menghidap astigmatism. Cuba tengok. Nampak ada yang kabur tak? Sepatutnya kena nampak semua sama. Kalau kamu tengok semua rajah, semua garis ni sama panjang dan sama jelas, maksudnya tak ada yang kelabu, tak ada yang kabur, mata kamu normal. Tapi kalau mata kamu ada nampak ni, awak kelabu hat nombor 7 ni. Hat nombor 7 kelabu ni. Nombor 12 pun kelabu ni. Hati-hati, kamu sudah ada masalah astigmatism. Okey, bila ada masalah tu, biasanya menggunakan kanta silinder. Kanta silinder ni dia depan dia cekung, belakang dia lurus, ataupun depan dia cembung, ni kembung, maaf, ni cembung, belakang dia lurus, ataupun ni cekung, belakang dia lurus. Ada orang masalah sakit ni. Cuma tak seramai rabun rabun jauh dan rabun dekat lah. Rabun malam ada. Rabun malam orang tertentu. Rabun siang pun ada. Rabun siang macam rabun silau. Dia silau. Tu lain, itu bab lain. Dia tak boleh nak kontrol cahaya masuk mata dia. Yang ni astigmatism. Ni nampak tak? Dia jadi macam ni. Ni rabun malam, nampak? Dia nampak gegar. Jadi objek dia nampak macam ni. Objek nampak banyak. Dia nampak kabur. Dia sinonim lah dengan rabun malam. Okey, had dari pendengaran pula. Kita akan bincangkan macam mana had dari pendengaran. Ada orang yang boleh dengar dengan jelas. Ada orang telinga dia sama besar, kita telinga lebih kurang sama saja, telinga lengkung. Cuma ada kelebihan, ada orang yang capang. Capang tu dia dengar lebih luas. Sebab dia punya merangkap bunyi dengan banyak. Kan? Cuba kita nak dengar, kita tak macam mana. Kita tutup telinga ke buka telinga ni. Kita buka telinga tu kan. Bermaksud kalau telinga capang, dia lebih dengar lebih jelas kan. Tengok orang dulu kata apa? Pekak badak. Pasal apa orang kata pekak badak? Saya tak kata pekak rimau ke, pekak kambing ada. Sebab pekak badak telinga dia kecil. Jadi hang jerit pun dia tak pernah dengar. Itu cerita dia. Okey, tak apa. Kita pergi kepada had dari pendengaran. Had dari pendengaran adalah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Maksudnya ada telinga kita tak boleh nak dengar dengan jelas. Okey, kita boleh mendengar di antara julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Kalau kurang pada ni kita tak boleh nak dengar. Lebih pada ni pun kita tak boleh nak dengar. Ini had pendengaran manusia. Telinga kita tidak dapat mengesan bunyi berfrekuensi luar daripada julat frekuensi tadi. Ini saya cerita dah. Okey. Julat frekuensi pendengaran seseorang individu adalah berbeza. Ada orang mungkin 50 hingga 200. Ada orang mungkin 1000 sampai 2000. Terpulang. Dia tengok orang tertentu. Okey, apabila usia meningkat, julat frekuensi pendengarannya menjadi semakin kurang. Rendah, makin teruk. Sebab apa? Sebab gegendang telinga dia jadi tak elok dah. Gegendang telinga kita ni kenyal dan nipis. Bila dia nipis, dia sangat sensitif. Bila dia sensitif, dia boleh membawa bunyi tu dengan baik. Dia bergetar membawa gelombang bunyi tu dengan baik. Tapi bila makin tua, gegendang kita ni makin keras. Tahu makin keras. Tak percaya tengok getah. Pergi getah serap mula-mula, tapi tekan dia lenyek, tarik panjang boleh kan.
dia patah balik. Tapi bila lama-lama tarik getah tu, dia tak mau, dia keras, dia ketui dah. Betul tak? Sama macam getah gelang gelang bulat tu. Kita tarik memula, wah, panjang. Patah balik. Tu gendang tu maksudnya kenyal. Getah tu kenyal. Tapi bila kita ambil getah yang lama, keras kan, tarik putih. Macam tu. Tu maksudnya tidak kenyal. Okey. Yang ni stetoskop pertama yang dibuat daripada kayu dicipta oleh Lane di Hospital Necker Infant Motherless. Ni. Yang ni dibuat untuk apa? Stetoskop ni guna apa? Pernah pergi hospital tak? Pernah pergi klinik tak? Doktor ke MA dia guna apa? Yang bubuh kat telinga tu, yang depan tu letak kat dada dia. Betul tak? Itulah stetoskop. Tapi dulu mula-mula dia dengar menggunakan guna kayu dia letak dekat badan budak, dia dengar guna telinga dia. Teknologi makin majulah. Jadi doktor diberi kemudahan, saintis pun kaji. Kamu tengok stetoskop membantu kita mendengar denyutan jantung. Kalau kamu tengok ada dua bahagian. Satu bahagian yang besar ni, satu bahagian kecil belakang dia. Yang kecil ni biasanya digunakan untuk mendengar jantung baby ataupun kanak-kanak. Dewasa kita guna yang belakang ni. Sebab yang belakang ni yang besar ni. Yang belakang yang kecil ni biasanya dia lebih sensitif. Sebab tu dia guna untuk budak. Tapi yang depan yang besar ni guna untuk orang dewasa. Okey. Sebab jayuntan kita pun lebih kuat, lebih kita kata lebih jelas untuk didengar. So dia akan menggunakan bahagian yang besar stetoskop. Yang kecil ni untuk kanak-kanak. Kalau kita dengar radio jauh, kita dengar tak apa nak kuat. Jadi kita menggunakan pembesar suara menguatkan bunyi supaya dapat didengar dengan jauh. Kan speaker lah. Kan kita pulas volume dia makin besar. Ni kalau hampa tak dengar apa yang saya cakap ni, hampa kena buka, bagi kuat sikit lah volume dia. Baru hampa boleh dengar suara saya lah. Macam tu lah. Faham lah? Okey, kecacatan pendengaran. Ada orang yang cacat pendengaran. Apa dia tu? Kecacatan pendengaran berlaku apabila deria pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan sempurna. Ada orang dia kena pakai alat di telinga dia. Sekarang kita tengok benda apa. Okey, kecacatan pendengaran lazimnya disebabkan oleh kerosakan telinga akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan, proses penuaan atau bunyi kuat yang berlarutan. Kamu kena dengar betul-betul ni, hati-hati. Yang pertama, jangkitan mikroorganisma. Bakteria ke apa ke virus ke masuk dalam telinga. Macam mana berlaku? Kamu suka korek, jari tu kotor. Tak saat ni pergi basuh berak adik. Basuh tangan tak betul, dia ada najis. Najis tu ada banyak bakteria, banyak kuman lah. Kita kata virus pun banyak dekat situ mikroorganisma. Lepas tu kamu basuh tak elok, kamu gatal telinga, garu, korek, sedap. Muka asyik korek telinga. Tapi kamu lupa, bila kamu korek, kuku kamu tajam, ada najis kat situ, kuku tu menyebabkan dia terluka di bahagian telinga. Menyebabkan telinga kita terjangkit oleh mikroorganisma. Duk biar takut jumpa doktor pula, tengok benda lama-lama telinga jadi busuk, kemudian dia mula sakit. Ada juga yang kecederaan, yang ni tak nak kata apa, kadang-kadang kemalangan ataupun ada disebabkan oleh seronok sangat duk main adik, pernampak kena sini, menyebabkan telinga tu rosak, genang dia pecah, koyak habis. Ada adik pula duk main, kamu tengah lena, adik nak melawak, dia pergi ambil lidi, lari tam terjolok dalam telinga, wap, pekak depan sebelah pun ada. Okey, proses penuaan ini biasa, makin tua makin kurang dengar, itu biasa. Tapi kalau muda-muda kurang dengar, itu luar biasa, kena pergi cek. Okey, ataupun bunyi kuat yang berlarutan. Ni hampa suka ni, duk pakai headphone ni, buah kat telinga, buka lagu kuat-kuat, duk nyanyi seorang-seorang, orang sebelah dengar lagu haram suara tak sedap, tapi hang duk dengar suara sedap, hang belajar suara sedap, hang pakai. Itu pun punca boleh menyebabkan telinga kita rosak. No? Okey. Tapi kalau kerosakan di telinga luar dan tengah, biasanya boleh dibetulkan. Maksudnya kalau kita sebelum sampai ke gendang, masih boleh diubati. Tapi kalau dah mula kena ke gendang, tulang osikal, koklia, jendela bujur, minta maaf lah. Mungkin ada cara nak membantu pendengaran, tapi nak baiki tu agak masalah sebab dia terlalu dalam dalam telinga. Ni.
Ni bakteria masuk, dia mula mengotorkan ni. Dia merosakkan ni, dia melukakan ni, menyebabkan dengan telinga ni radang. Dia jadi radang, luka, berdarah, rosak. Lama-lama dia pekak. Apa dia? Apa dia? Cikgu dia cakap, apa dia? Apa dia? Telinga dia pekak. Sebab tu kalau kamu pergi dekat airport ataupun pergi dekat kawasan-kawasan yang bunyi bising, kamu tengok jutra dia akan pakai alat ni. Ini bukan headphone yang mendengar lagu, no. Ini headphone yang menapis bunyi kuat di luar supaya telinga tidak pekak. Telinga tidak menerima bunyi kuat yang kerak. Sebab mereka kerja kat situ, bunyi kuat sentiasa ada. Jadi mereka kena pakai alat ni. Wajib. Tak pakai ni tak boleh masuk kerja. Nak pakai. Baik. Cara membetulkan pendengaran ni. Kalau orang telinga pekak macam mana? Genang telinga yang pecah dan kerosakan pada oksikel boleh dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Kerosakan pada telinga dalam pula lebih sukar untuk dibetulkan. Okey. Ada orang yang telinga yang pecah ataupun kerosakan pada oksikel, boleh guna ubat. Tapi kalau dalam lagi, dia mula susah dah dibetulkan. Jadi, koklear yang rosak dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklear. Ada kaedah. Tapi susah. Koklear yang rosak nak kena implan. Implan tu maksudnya koklear tiruan. Dia buat dengan teknologi lah. Mungkin dengan, kita tak tahu dia polimer lah. Biasa polimer ni panjang plastik yang dibentuk dia macam tu. Dimasukkan ke telinga. Pembedahan yang agak lama lah. Kalau duit banyak tak apa. Kalau tak ada duit, masalah lah. Okey. Saraf auditori yang rosak masih tidak dapat dibetulkan dengan ubat pun tak boleh, pembedahan pun tak boleh. Kalau saraf auditori tu sendiri rosak. Tahu kan koklear, lepas koklear tu ada saraf auditori kan yang menghantar maklumat ke otak tu kan. Kalau yang tu rosak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Telinga tu tak boleh dengar dah. Biasanya orang pekak, itulah masalah dia. Saraf auditori dia rosak ataupun saraf auditori dia tak berfungsi dengan baik. Tahu orang pekak. Orang bisu tak semestinya pekak. Tapi orang pekak mesti bisu. Tak? Sebab apa orang pekak mesti bisu? Sebab orang pekak daripada awal, dia tak boleh, memang tak tahu bahasa apa kita cakap. Dia gitu kan. Dia guna isyarat. Tapi kalau orang yang memang dia bisu, kadang-kadang dia pekak tu, dia bisu. Dia jadi bisu sebab aksiden. Dia bisu sebab seperti suara dia pecah. Menyebabkan dia tak boleh bercakap. Tapi dia faham apa kita cakap. Orang yang pekak dia tak faham kita cakap. Sebab dia tak dengar. Dia tak tahu. Kita kena tunjuk isyarat baru kita faham. Cakap tengok kat TV ni tu kan. Itu dia faham. Tapi kalau kita bercakap dengan dia pun dia pun macam tu sebab dia tak tahu bahasa lah. Okey. Kalau orang yang ada koklear masalah ni, dia masuk alat ni ke dalam telinga dia. Dia akan masukkan koklear implan dan dia letak alat lah. Dan dia ada apa kita panggil wire yang menyambung kat sini. Dia ada internal implant. Dia duduk dalam telinga, dia letak kat luar telinga. Dalam ni dia letak koklear. Ni bentuk macam ni lah. Letak ni. Nampak koklear, nampak cicah lu ni. Ini ni penerima bunyi getaran ni berjuta-juta dalam telinga kita ni. Bergetar ni untuk memahami audio gelombang bunyi saja tau. Hebat lah. Nampak duk dengar kuat-kuat, duk bagi rosak koklear, duk bagi rosak kena telinga. Ingat senang nak perbaik. Hati-hati. Ni sound processor. Ni kalau ada pakai, kita panggil audiolab. Dia akan membantu menguatkan bunyi tu telinga. Biasanya kalau kamu tengok ada orang yang kurang pendengaran, orang tua dah pakai. Arwah tok saya dulu pakai. Mula nak beli mahal 1,000 lebih, tapi lama-lama dia kuih murah lah. Ni dalam 300-200 dah boleh dapat dah. Ni alat dia. Kemajuan alat bantuan pendengaran masuk dalam telinga. Okey, ada yang macam ni saja. Coil kecil. Ni nampak macam simple ni, ada speaker. Ni mic dia ni. Ni speaker dia. Bagi kuat. Ni mic. Ni speaker dia. Ni mic. Mic ni bukan mic untuk cakap. Mic orang cakap, dia terima bunyi dan dia akan menguatkan bunyi tu dalam telinga kita. Hebat. Setiap tahun orang duk kaji nak membantu telinga dan mata kita. So kalau kamu sekarang ni pergi buat spek, baru ni saya pergi buat spek untuk orang rumah saya kan.
Hebat, saya rasa kagum. Sebab dulu spek kita spek jernih ya, saya tengok kan. Sebab saya tak pakai spek, saya tak tahu macam mana fungsi spek tu. Tahu fungsi tapi saya tak tahu bila kita pakai rasa macam mana kan. So orang rumah saya pakai. Power dia tinggi 480 ke 450 saya tak pasti. So bila dia pakai, dia mula pakai biasalah. Tapi lama-lama spek tu punya ada kemajuan lain. Kamu perasan spek bila masuk tengah panas jadi gelap kan. Ada spek yang ada blue mate. Macam kamu pakai kat handset tu blue mate tak apa dia rosak mata. Dekat spek mata dah ada dah. Oh hebat. No, setiap hari orang kaji nak bagi teknologi membantu pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Okey, saya ingat itu saja untuk perkongsian kita minggu ni untuk sesi PDPR kita. So saya harap kamu boleh faham. Apa-apa masalah boleh tanya dalam grup, dalam WhatsApp kita nanti. Okey, dan sesi soal jawab. Okey, ada apa-apa masalah boleh bertanya terus. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu saya dari saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.